Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Mastura secara langsung dari Studio B Sri Pentas dalam satu lagi episod Bijak Wang. Seperti yang dijanjikan, minggu ini kita akan bercerita mengenai pinjaman perumahan. Jadi dalam episod ini, untuk makluman anda di rumah ya, kita akan menerokai jenis pemilihan, faktor-faktor yang anda harus pertimbangkan, jenis pinjaman yang ada dalam pasaran dan sebagainya. Dan kita bersama tetamu kita hari ini, iaitu Tuan Haji Mahzir Mak Isa daripada Hijrah Wealth Management. Terima kasih Tuan Haji kerana datang lagi minggu ini. Baiklah, antara persoalan utama kita lihat juga adalah jenis-jenis pinjaman. Tetapi sebelum itu, kita perlu tahu juga apakah sentimen pasaran mengenai sektor hartanah buat masa ini. Adakah BLR rendah, tinggi dan sebagainya? Kita saksikan satu laporan yang disediakan. Penurunan kadar dasar semalaman atau Overnight Policy Rate OPR oleh Bank Negara Februari lalu antara faktor institusi perbankan terkemuka di negara menurunkan kadar pinjaman asas atau Base Lending Rate BLR untuk pakej pinjaman yang ditawarkan. Sehubungan itu, sentimen positif di kalangan pemaju serta tahap keyakinan pengguna yang semakin meningkat dikatakan membantu pertumbuhan sektor hartanah tempatan dalam suku tahun kedua 2009. Saya berpeluang bertanyakan kepada pihak Maybank mengenai perkembangan positif ini dan kesannya kepada pengguna yang ingin membeli kediaman dalam keadaan sekarang. Kerana ekonomi yang stabil dan ekonomi yang tengah memulih dalam keadaan faedah yang rendah, ia membolehkan lebih orang membeli rumah dan dapat kelulusan pinjaman. Yang kita jangkakan akan meneruskan sampai tahun depan keadaan yang faedah yang rendah sekarang. Menurutnya, Maybank menawarkan pakej pinjaman perumahan yang sesuai mengikut kemampuan bakal peminjam berdasarkan pendapatan dan tanggungan kewangan mereka. Pakej Maxi Home Loan membolehkan peminjam membayar kaedah sepanjang 5 tahun pertama atau pembayaran selepas rumah siap dibina. Pakej ini juga memberi kelayakan pinjaman sehingga 40% daripada gaji selain margin pinjaman sehingga 95%. Tempoh pinjaman yang ditawarkan adalah dari 40 hingga 65 tahun. Bakal peminjam hanya perlu pergi ke kaunter Maybank untuk mendapatkan nasihat dan rundingan sebelum memilih pakej yang sesuai dengan kemampuan mereka. Baiklah, menurut laporan itu BLR sekarang ditawarkan pada kadar yang agak rendah. Jadi dan juga tahap permohonan meluluskan pinjaman pun nampaknya semakin banyak diluluskan oleh bank. Sekarang persoalan yang anda harus soallah diri sendiri kata orang, adakah anda jika anda belum membeli rumah, adakah anda bersedia? Dan apakah pertimbangan lain yang perlu anda lihat sebelum membeli ataupun di mana tahap kewangan anda sekarang? Anda nak refinance ke dan sebagainya? Untuk makluman anda, Bijak Wang akan memfokuskan bahagian pertama pada minggu ini mengenai pinjaman perumahan dan minggu hadapan juga kita akan teruskan melihat isu-isu mengenai refinance dan sebagainya. Baiklah Tuan Haji, kita lihat sekarang persoalannya bila? Ya, saya rasa ini satu keputusan yang agak kritikal di dalam kehidupan seseorang bila nak beli rumah. Sebab beli rumah ni merupakan satu komitmen yang ke masa panjang. Kalau kita dengar iklan tadi 40 hingga 65 tahun kita akan terikat dengan komitmen kewangan ataupun hutang pembiayaan perumahan. Persoalannya sekarang sama ada kita nak beli rumah tu sekarang ataupun kita nak tangguh sehingga kita ada sesuatu kemampuan. Kalau kita nak beli rumah sekarang, kita kena ukur kemampuannya, Nurin. Sebab beli rumah bukan sahaja 5% margin yang kita kena keluarkan ataupun 10%. Kita kena faham ada hidden cost lain seperti yuran, guaman dan sebagainya. Boleh kita ambil slide kita lihat antara perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan Okey, sekarang ni bila adakah anda sudah menjumpai rumah idaman? Ya, dan juga kemudian apakah anda ingin menangguh pembelian sehingga tempoh yang sesuai kerana pertimbangan kewangan ataupun anda sedang menyewa tetapi lama pula? Adakah nak menyewa sepanjang hayat? Persoalannya kan? Okey, baiklah. Pertimbangan seterusnya sebelum membeli rumah kita lihat aspek fizikal pula Tuan Haji. Ya, pertama sekali aspek fizikal ni kita beli rumah kita sudah tentu untuk mempertimbangkan lokasi. Kadang-kadang kita beli rumah sudah pasti kita nak cari tempat yang berdekatan dengan tempat kerja kita dan sebagainya, berdekatan dengan pusat bandar dan sebagainya. Kemudian dari segi jenis rumah, adakah kita apartmen, kondominium, teres dan teres 1 tingkat, 2 tingkat dan seterusnya. Ataupun aspek fizikal lain dari segi keluasan, susun atur bilangan bilik. Bilangan bilik ni secara praktikalnya kita sekurang-kurangnya nak kena ada 3 bilik lah.
Sebab satu untuk kita dengan isteri, satu untuk anak perempuan, satu untuk anak lelaki. Kalau rumah yang 2 bilik tu saya rasa dah kurang praktikal lagi dah. Lain juga mengenai harga pula tadi. Ya, dari segi harga kita kena lihat harga tawaran semasa tu berbanding dengan harga pasaran. Kemudian bandingkan kos. Kita kena buat perbandingan sebelum kita membuat keputusan untuk beli perumahan ni. Beli rumah ni kita buat perbandingan kos. Rumah teres di sini dengan rumah teres di sana tu mana satu yang lebih menjimatkan dari segi harganya. Dan of course ada lagi kos lain lah. Kalau kita pilih rumah yang jauh, contohnya kalau orang bekerja di KL, beli rumah di Seremban kerana dia mampu memperolehi rumah di Seremban, tapi kos untuk dia travel tu satu hal. Pertimbangan lain yang paling penting tu adalah kemampuan kita membayar balik pula ya. Kemampuan bayar balik, kita tak nak dia beli rumah atas dasar keinginan kerana takut kita dorongan hawa nafsu dan kita tak mampu nak bayar balik. Lebih baik kita beli rumah berdasarkan kepada keperluan. Pertamanya tempat perlindungan itu yang perlu. Itu yang paling asas sekali. Bilangan anak lelaki dan perempuan seperti yang kita sebut tadi kan. Dan kalau contohnya kalaulah ada ayah dan ibu tinggal bersama kita kan, so kena ada satu bilik khas untuk mereka. Dan juga yang ni kemampuan keuangan ni yang paling kita kena ukur baju di badan sendirilah maknanya kan. Kadang-kadang kita hanya kumpulkan duit untuk 10% saja. Kalau harga rumah tu 100,000, 10% 10,000. Sudahkah kita memiliki 10,000 tu sekarang? Dan kena pertimbangan kita mengenai yuran guaman dan sebagainya. Saya menyangkakan kita kena sediakan tabungan permulaan ni sekurang-kurangnya 20%. 10% untuk pendahuluan, 10% lagi untuk guaman dan apa-apa saja dokumentasi lainlah. Itulah dia. Okey, anda bebas bertanyakan soalan pada Tuan Haji sekiranya anda mempunyai apa-apa soalan mengenai jenis pinjaman. Tapi sebelum itu kita akan lihat kita ada satu contoh pengiraan yang ingin kita kongsi. Apa lagi